أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مؤلف رحمه الله تعالى. Sambung kitab Bughiyatul Talab. Bughiyatul Talab di muridi ma'rifatul ahkami bis-shawab. Qala wa ba'du ay amma ba'du. Ada pun selepas daripada itu, ba'dama taqaddama minal basmalati walhamdalati wassalati wassalami ala man dzukira. Itu takdir ba'du. Ay ba'dama taqaddama minal basmalati walhamdalati wassalati wassalami ala man dzukira. Ada pun selepas daripada itu, lepas daripada mengucap bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam ke atas orang yang disebut dalam mukadimah tadi, biasanya begitulah. Fa innal anfusa az-zakiyyata at-talibata lil maratibil aliyyati lam tazal tad'abu fi ta'sidil ulum asy-syar'iyyati. Qala, ini masih lagi di dalam, tak masuk lanjut lagi ni. Ni baru wa ba'du. Ada pun kemudian daripada itu, daripada bismillah, alhamdulillah dan seterusnya, sebagaimana yang ada dalam mukadimah, bahawasanya beberapa al-anfas yang cerdik-cerdik, al-anfus zakiyah, iaitu sebut nampaknya orang lah. Ini telah ke juz'i wa iradil kulli, nampaknya orang yang cerdik-cerdik, yang menuntut bagi beberapa martabat yang tinggi-tinggi, iaitu diri-diri yang cerdik, orang-orang yang cerdik, yang menuntut bagi beberapa martabat yang tinggi, sentiasa dah perangainya itu, perangai orang ni, orang yang nak tutup martabat yang tinggi ni, kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, ahwal mereka itu, perangai mereka itu, tingkah laku mereka itu, di dalam menghasilkan beberapa ilmu syariat. Mana dia cari ilmu syariat, dia cari ilmu agama, dia gali ilmu agama. Yang cerdik lah. Sebab ilmu syariat ni ilmu yang ada di dalamnya fardu ain, yang perlu kita belajar. Sama ada ilmu fiqhnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya, ilmu yang wajib kita belajar, yang membentuk ibadat amal soleh kita, yang membentuk akhlak kita, dan yang membentuk akidah kita. Wajib kita belajar. Cari ilmu lain jahil pun tak apa. Sebab ilmu-ilmu lain ni, terutama ilmu dunia, sebahagian besarnya fardu kifayah. Ada pun ilmu agama, ilmu din, ilmu syariat,
Di sana adanya fardu ain dan di sana adanya fardu kifayah. Maka tak lepas kita nak belajar fardu kifayah tanpa selesai kita belajar fardu ain. Baik tu anak-anak kita tekan dia nak belajar tinggi mana sekalipun, bidang ilmu mana dunia sekalipun dia nak belajar, boleh, beres, tak apa, tak salah. Boleh galakkan dia. Tetapi fardu ain kena lepas. Fiqhnya lepas, tauhidnya lepas, tasawufnya lepas. Yang fardu kifayah tak apalah. Bahkan Imam Ghazali kata haram, tak boleh kita belajar fardu kifayah kalau fardu ain tak selesai lagi. Fardu ain ni asal agama saja. Tak bahas tinggi-tinggi. Bahas sekadar untuk sah ibadat, sah amal. Fardu ain yang paling susah sekali kita nak baiki, kita nak dapat tasawuf lah. Fardu ain fiqh mudah. Fardu ain tauhid insya-Allah mudah-mudahan belajar tak boleh faham banyak pun faham sikit, mudah lagi. Tapi fardu ain tasawuf payah. Belajar bab syukur sampai mati tak syukur. Belajar bab sabar sampai mati tak sabar. Belajar bab rida sampai mati tak rida. Kadang-kadang sekali rida, sekali tidak. Payah nak betul hati ni. Selagi mana tak boleh ikhlas, selagi tu wajib kita belajar biar lepas ikhlas. Sekali bagi mana tak apa tawakal, selagi tu wajib kita belajar biar dapat tawakal. Sebab tawakkalu in kuntum mukminin. Bertawakallah kamu jika kamu beriman. Dah lepas. Tu fardu ain lah tu. Maka orang yang cerdik dia pilih utama, kejar, cari, mendalami fardu ain, ilmu syariat, supaya ibadat amal soleh dan i'tiqadnya dan hubungan hati dengan Allah Ta'ala selesai. Itu yang dia kata al-anfus az-zakiyah. Al-anfus ar-radi'ah, perangai manusia yang peribadi yang buruk ni, dia akan cari ilmu lain lah. Dia utama ilmu lain lah daripada ilmu agama, ilmu syarak. Kerana dia rasa ilmu lain tu dapat boleh menyenangkan kita hidup dalam muka dunia ni. Dan kalau belajar, mudah ngaji, mudah akan apa? Mudah tanggung anak bini nak ke mana kalau mudah kerja. Belajar kena habis, ada CJ. Tak ada CJ lagi, mudah kerja mana, siapa nak pergi, siapa nak ambil ilmu kerja. Nak tanggung anak orang mana? Kata keluarga. Tak, nak kerja. Belajar paling tinggi. Itu masih lagi kalau kita bahas al-anfus ar-radi'ah. Sebab apa? Nah, belajar ilmu dunia ni kesenangan untuk dunia saja. Lepas mati ada lah. Malaikat kita paling ilmu dia untuk akhirat. Nak paling ilmu dia untuk akhirat kena ada asas agama. Kena ada asas syariat. Kena ada ilmu agama, ilmu syariat, barulah dia tahu kepentingan paling tu. Paling ilmu dunia kepada akhirat. Tapi kalau tak ada ilmu agama, tidak paling. Tak ada paling ilmu dunia kepada akhirat. Tetap keduniaan. Tetap keduniaan. Tak sedar bahawa ilmu akhirat ni nak bawa kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Di dunia yang sementara selamat, di akhirat yang kekal selama-lamanya pun selamat. Kalau kita ikut ilmu syariat ni, mana lebih penting? Mana lebih utama? Selamat di dunia, selamat di akhirat ke? Atau dapat keuntungan di dunia saja, di akhirat belum tentu. Tapi orang tak nampak. Kalau Allah Ta'ala janji di akhirat. Belajar ilmu syariat ni nak betul ibadat kita, semayang kita, puasa kita, haji kita. Nak betul akidah kita, nak betul tauhid kita. Dan juga nak betul kelakuan hati kita, sifat hati kita biar betul.
Nak buang sebab mas rumah, nak tanam sebab mas mudah. Sebab orang yang selamat bertemu Allah Ta'ala saat bila? Orang yang hatinya salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada kiamat tidak main berguna harta benda dan anak pinak, mereka orang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Itulah orang al-anfus az-zakiyah. Dia pandai pilih. Dia pandai cari keutamaan untuk diri dia dalam mencari ilmu agama ni. Wa min jumlatiha ma'rifatul furu'i al-fiqhiyyati. Dan setengah daripada ulum syar'iyah. Dan setengah daripadanya ulum syar'iyah. Mengetahui akan dia furu' ilmu fiqh. Belajar ilmu fiqh. Furu' ilmu fiqh. Kenapa? Li'anna biha ay bisababiha tadfa'u al-wasawis asy-syaitaniyata. Kerana bahawasanya dengan ilmu fiqh ni menolak akan segala waswas yang bangsa syaitaniyah. Yang bangsa syaitaniyah. Satu. Nak tafakuh fiddin ni lah. Fama kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Liyatafaqahu fiddin. Tafakuh dalam bidang agama. Liyatafahamu fiddin. Faham dalam bidang agama. Tafakuh. Faham betul-betul dalam bidang agama ni. Nanti akan datang di bawah ni disebut beberapa hadis yang menunjukkan bahawa kepentingan kita tafakuh dalam bidang agama ni. Bukan sekadar belajar ala kadar sambil level tau. Bukan kena tupu. Kena tafakuh. Kena faham ilmu agama ni. Di samping kita beramal dengan ilmu yang kita faham, yang kita tahu itu. Apabila kita tafakuh biding, syaitan tak bisa ganggu lah. Apabila dah kita tafakuh biding, syaitan dia nak ganggu kefahaman kita. Kalau kita tidak tafakuh biding, maka syaitan akan ganggu kefahaman kita. Mari suara-suara lain, mari tekok lain, mari pegangan lain, mari ilmu lain, mari orang cerita lain daripada hak sebenar, kita terpengaruh. Selama ni kita dengar tok guru kita ngajar dalam bab fiqh. Kita pegang tok guru kita. Kita dengar ilmu tauhid. Tok guru kita ngajar, kita pegang tauhid kita. Kita dengar ilmu tasawuf, tok guru ngajar, kita pegang tasawuf kita. Ilmu fiqh tu kita ngajar mazhab Syafi'i, kita pegang mazhab Syafi'i. Mari orang ngajar mazhab yang berbeza, mazhab Syafi'i tak kuat, hadis mazhab Syafi'i tak laga. Dalil mazhab Syafi'i tak kuat. Dalil yang kuat ada hak lain lagi. Kita pun ya sungguh. Hilang hak tunggu kita, hak kita bertadah, berlaga lutut, bertalaki lama ni, pegang hak dengar dalam YouTube, dalam Facebook, dalam TikTok tu je. Tak boleh mazhab-mazhab ni jumuk. Kita pun terpengaruh. Sebab tak tabakuh fitting tu. Kita tak faham betul agama yang kita pegang mazhab tu. Kita ikut mazhab Syafi'i bukan makna kita tolak mazhab lain. Tak. Kita beramal dengan mazhab Syafi'i bukan bermakna kita tolak mazhab-mazhab yang mutabarak. Tidak. Sebab dakwah nak beramal dalam satu masa. Semua mazhab mereka satu je. Dalam satu masa. Tak boleh. Sebab kita tidak bertalfiq dalam ibadat dengan berbagai mazhab. Dalam masa yang sama. Tak boleh. Itu fiqh belajar dah.
Mari berakidah pula. Kita belajar ilmu tauhid Asy'ariyah Maturidiyah. Gang kemah dengan guru kita. Habis kita ni nadah. Sungguh. Tapi kalau kita tidak tafakuh, mari orang bawa ilmu lain dalam bab ketuhanan, kita terpengaruh. Orang kata aliran Abbas Asy'ari bawa tu masa disesak dah betul. Boleh macam belah, kita terpengaruh. Aku terpengaruh. Dah ada Malaysia ni pegang tu dah dulu ada usuhan pun. Tak ada guling kerajaan pun, mana je bahas tak ada usuhan pun. Contoh, maknanya kita terpengaruh. Tapi kalau kita tafakuh dalam tauhid Asy'ariyah Maturidiyah, tak ada masalah. Kita tak terpengaruh dengan apa-apa ajaran lain daripada itu. Kita belajar ilmu tauhid tasawuf pula. Mari orang kata tasawuf betul, tarekat salah. Pula. Kita pun jadi bingung. Duk manusia. Sebab kita belajar tasawuf, tarekat ni amalan zikir je. Yang dalam tasawuf tu jalan je. Orang kata tasawuf betul. Ilmu adat, ilmu akhlak betul. Tapi, kalau tarekat, ada lah Islam. Jadi kita keliru. Mana satu? Padahal kita belajar ilmu tasawuf. Nah, ilmu tarekat tu jalan untuk amal ilmu tasawuf. Tasawuf kata belajar zikir, tak betul hati. Maka tarekat ajar kita cara zikir. Tiba-tiba kata zikir-zikir tak tarekat tak ada. Beza tarekat dengan tasawuf. Tidak faham. Macam gelah dengan air je. Malah nak minum air. Kalau tak ada gelas, tak apa ni. Sehingga kan Kusyairi sebut. Zikrullah. Ruknun qawiyun ala hazat tariq. Bal huwa umdatun. La yasilu ila Allah illa bidawami zikri. Zikrullah ni rukun yang kuat. Belajar ilmu tasawuf ni. Bahkan jadi umdah, jadi tiang. Tak siapa seseorang kepada makrifat Allah, malaikat kekal zikir. Jadi kalau kita tafakuh dalam semua bidang ilmu, maka marilah suara daripada mana pun kita gitu. Sebab apa? Kita tafakuh. Dalam bab fiqh kita tafakuh, dalam bab tauhid kita tafakuh, dalam bab tasawuf kita tafakuh. Faham betul. Ngaji sungguh. Belajar betul. Bukan setakat dengar-dengar tak. Tafakuh tu. Sebab tu dia sebut tentang tafakuh tadi. Li'anna biha tadfa'u al-wasawis asy-syaitaniyah wa tusahhihu al-mu'amalati wal-ibadati al-mardiyah. Dan dengan dia juga dengan furu' al-fiqhiyah ni dapat musahkan, mentasihkan akan berjual beli. Tak jadi sah jual beli, tak jadi batal jual beli. Bukan senang. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya jual beli macam riba. Dia sebut keuntungan. Allah Ta'ala halal jual beli. Allah Ta'ala haram riba. Jadi kalau kita tidak tafakuh dalam bab jual beli, kita tak nak nilai. Yang mana jual beli yang halal, yang mana riba yang haram. Sebab dia hampir sama, dekat-dekat. Maka ilmu lah, kefahaman lah yang akan menguraikan masalah tadi. Dan segala ibadat yang diridhakan. Wa nahika bil fiqhi syarafa. Qaulu afdakil qaidina. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Kali ini
tuan kita, pengarang kita Syekh Daud, buat mari dengan satu ibarat bahasa Arab. Wa nahika bil fiqhi syarafa. Ulama kata wa nahika ni dengan mana ai kafika. Ni kalau terang sikitlah ni. Bagi orang belajar bahasa mungkin ringan sikitlah saya nak terang. Bagi orang tak belajar bahasa Arab mungkin rasa macam tak guna mana perbahasan ni. Cukuplah dengan terjemahan Muhammad. Cukuplah. Tapi kalau bagi orang ngajar Arab, dia nak faham juga hakikat kalimah tu. Supaya jeliga kefahaman dia. Hakikat ibarat tu. Kenapa diletak dengan wanahika bil fiqhi syarafan. Kenapa? Mari wanahika tu. Sehingga saya faham. Wanahika ni dengan mana kafika. Dalam bahasa Arab, wanahika ni satu kalimah tu letak kalimatu ta'ajjubin wasti'zamin. Ni. Kalimatu ta'ajjubin wasti'zamin. Mada dah. Tajuk sungguh. Padang ni ni. Wajah ni sejadi dah. Cukup dah lain. Selamat lah ke dah. Kalau pegang comel ni bagus lah ke dah. Tajuk. Tajuk. Ilmu banyak. Ilmu tu ilmu ni bahasa banyak. Perbahasan banyak. Perbahasan ilmu ni. Tapi takjubnya padan dah. Ni pun tak apa dah. Pegang rumah je. Itu maksud dia. Kalimatu ta'ajjubin wasdi'zamin. Dengan makna apa? Hasbuka mada. Yakfika kafaka mada. Kafika mada dah. Cukup dah. Kalau boleh pegang. Tafakuh ni. Ilmu ta'afkud. Ni dia buat mari bawa istihlal lah ni. Dia buat mari ulum syariah ni. Banyak hadis ni. Kita ni nak cerita tentang ilmu beka. Cuma saya bawa. Secara lebih jauh lagi. Tafakuh dalam semua bidang. Biasanya tafakuh fiddin ni. Tafakuh itu ilmu beka tu. Tapi saya dah sebut sini. Buat mari tafakuh dalam semua bidang. Dengan mana tafahum dalam semua bidang. Nampak? Kalimatu ta'ajjubin wasti'zamin. Bimakna hasbuka wa kafin. Kalau kita nak takwil ayat ni. Ni kalau kita belajar Arab gini lah. Sebab kita Arab ni, dia ada seni dia. Tak turasi ni, dia ada seni dia. Itu keistimewaan dia. Dengan ibaratnya, dengan takdirnya, dengan al-hazf wal-isanya. Jadi kita Jawi pun terpiah dengan kaedah tu. Terpiah dengan kaedah kita Arab tu, susunan kita Arab. Apatah lagi dalam mukadimah ni dia guna dalam bahasa Arab. Dia sebut apa? Annahu. Nak tahu ayat ni. Nahika ni. Wa ta'wiluha annahu ghayatun tanhaka an talabi ghairihi. Belajar ni cukup dah. Tak cari yang lain lah. Padahal dah. Tanhaka an talabi ghairihi. Maknanya kalau kita jumpa tok guru kita mahir dalam semua bidang, padahal dah. Tak cari orang lain. Kalau tok guru kita ni Allah Ta'ala kurnia faham semua bidang, pandai semua bidang, boleh semua bidang. Mereka boleh tahu, boleh usul boleh, nahu boleh, hadis boleh, tafsir boleh, ada. Sebagaimana Tajuddin As-Subki kata, satu hari tok guru aku Imam As-Sayuti ajak aku semayang Mekah. Semayang Mekah, semayang Jumaat di Mekah. Sebab jarak di antara Mesir dengan Mekah ni tak tahu mana. Dekat je. Nak banding dengan Malaysia ni.
Mai Mekah. Biasanya karamat guru ni tidak bukan pada semua orang. Anak murid dia. Anak murid yang sekoh percaya ke dia, yakin ke dia, kadang-kadang dibuka karamah tadi. Tajuddin As-Subki kata, satu hari tu aku ajak pergi sembahyang Jumaat Mekah. Naik apa? Bukan naik kapal. Zaman tu kau terbang pun tak ada lagi. Naik kenderaan kuda unta tu je. Mai, dia sembahyang Mekah. Hari ni. Dia buka karamah dia. At-Tayyu. Lepak bumi. Dalam kita ikan sebut At-Tayyu. Dia ada lepak masa, ada lepak tempat. Lepak ilmu. Belajar sehari. Macam orang lain belajar setahun. Belajar 2 tahun je. Macam orang lain belajar 10 tahun. Lepak dah tu. Belajar sutik kitab je. Allah Ta'ala beri kepahaman macam 10 kitab orang ngaji. At-Tayyu lah tu. Kepahaman yang Tuhan beri. Orang lain belajar masa 5 tahun, 10 tahun. Baru nak faham, baru nak faham. Kita duduk 3 bulan, Allah Ta'ala kuni kepahaman. Lebih sama lebih kurang dengan orang 10 tahun. At-Tayyu lah tu. At-Tayyu ni banyak makna. Kalau kita belajar ilmu tasawuf. Jadi, apabila naik ya, atas kuda, atas sama ada kuda ke himar ke, saya tak ingat cerita tu. Kisah tu ada. Kemudian kata Imam Sayuti, pejam mata. Pejam mata. Aku pejam mata, maka aku bilang 2, 3, 4, 5 langkah. Kuda tu Islam tu bergerak. Kata Imam Sayuti, celek mata. Tiba-tiba aku celek mata, aku sampai Mekah. Tengok orang tawaf, tengok orang apa buat ibadat di Mekah. Apa Mekah lalu? Itu karamah. At-Tayyu. Selesai aku sembahyang jemaah. Maka tunggu aku tanya. Aku tengok masa tu ada orang belajar, ada orang lelaki, dia ulama ni, ulama tu, untuk guru ni, untuk guru tu. Dan Mekah sama tu zaman hebat. Wah, biar ada lagi Mekah masa tu. Itu zaman hebat. Zaman kegemilangan. Ilmu Islam. Duduk Mekah ni. Ulama-ulama besar. Duduk di Mekah. Ngajar di Masjid Haram. Dengan berbagai-bagai masak. Besar-besar saja. Maka kata Imam Sayuti, mana pamai mak tu? Dia duduk sini ke? Tunggu ramai belajar. Ke mu nak balik sama dengan aku? Balik mesin mula. Kalau kita mana mak? Kita lama nak pergi Mekah, nak ngaji Mekah. Untuk guru Mekah. Orang hebat-hebat lelaki lama ni dengar cerita. Ni siapa orang Mekah? Siapa orang Mekah? Berkali, kita kata apa tu guru, saya duduk sini ya. Tunggu balik seorang. Lain kali kau tunggu pagi, ambil saja pula. Tak ada gitu. Itu guru kita hebat dah. Guru kita ni orang hebat dah. Minal muqarrabin dah. Bawa kita daripada Mesir ke Mekah. Semayang jemaah. Nak tinggal je. Saya tanya sebab kita, saya nak tinggal tu. Nak lihat tu. Nak lihat tu. Oh, gitu. Tu lah guru. Ni dia, apabila kepik molek, tolak tu guru kita ambil dengan orang lain. Guru lagu mana lagu ni? Nampak? Tak guru sungguh. Tak kenal sungguh Tok Guru dia. Tok Guru duduk cuma telinga je ni. Tak duduk hati. Jadi gitu lah. Sedangkan dia kata apa? Wa nahika bil fiqhi syarafan. Jadi biasanya wa nahika ni dia akan iringi dengan 2 huruf jar. Cerita panjang sikit nahu ni. Dah ma'ala orang ada kaji asal tak? Dia akan diiringi oleh 2 huruf jar. Sama ada bil ba wa bimi. Saya rekah yang ni nak cerita. Kalau Zamakhsyari, dia hari nak contoh dia bil ba. Bil ba. Kalau Ibnu As-Siraj, dia hari contoh dia biming. Tapi ulama-ulama muhaddisin mu'asirah dia gunakan dengan an tapi nadi. Tapi nadi.
Perbahasannya panjang. Ia membicarakan tentang, kalau ikut Zamakhsyari, dia kata bicara tentang tarkib isnadiyan, dia panggil. Itu semula lah. Itu semula. Ini saya hanya sebut selengah saja kepada anak-anak pondok kita ni, yang kenapa ibarat nahi ke ada letak dan disertakan dengan huruf jar di sini. Apa dia jar sini? Bilba. Itu yang disebut oleh Syekh Zamakhsyari. Panjang contoh dia. Kalau bilming, ialah Ibn Syiraj. Kalau bi'an, minal muhaddisin al-mu'asirah. Okay. Itu belajar syarat. Memadalah bagi kamu dengan ilmu fiqh kemuliaan perkataan, yakni firman Allah Ta'ala wa ari kuat ni. Mana? Dia lebih sebenar perkataan, adakah bersamaan mereka yang mengetahui mereka itu dan mereka yang tiada mengetahui mereka itu, yakni tiada bersamaan sama sekali. Dan jikalau ayat ini umum, maka ilmu itu setengah daripadanya juga. Kalau ayat ini umum, setengah daripadanya. Dan lagi firman-Nya Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Kata ilmu ya Muhammad, ya Tuhanku, tambahi akan daku ilmu. Dan lagi firman-Nya Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala daripada segala hamba-Nya itu adalah ulama. Adalah ulama. Macam mana? Orang lama sekarang ni, dia ini barang mudah-mudah. Dia ulama tadi. Nampak? Dulu orang payah nak hina. Dulu payah nak cari orang lelaki dalam bidang ilmu. Dengan ada teknologi baru ni, ramai orang salah guna teknologi tersebut. Di zaman global ni ramai orang salah guna. Ramai orang jadi tok guru. Ramai orang alim segera. Dan macam-macam. Ramai orang hina ulama. Ramai orang lelaki dalam bidang ilmu. Tak payah ngaji. Baju dalam internetnya, baju dalam Facebook je, baju dalam YouTube je. Tak payah tak lelaki. Sama je. Jadi banyak. Walaupun teknologi itu tak faham, Islam tak tolak perkembangan teknologi ni. Tetapi berguru, bertalaki itu asas dalam menimba ilmu agama. Kita kena ada guru. Guru fiqh kita siapa? Kita kena ada guru. Guru tauhid kita siapa? Kita kena ada guru. Guru tasawuf kita siapa? Kita kena ada guru. Guru tafsir, guru hadis kita siapa? Bahkan semua dalam bidang ilmu agama ni, dia ada guru. Kefahaman ada guru, kefahaman yang disusun dengan sempurna. Kefahaman yang tak ada guru ni, kefahaman yang tidak disusun secara sempurna. Sebagaimana pokok-pokok tanaman-tanaman yang tumbuh, yang ditanam dengan rapi, maka tumbuhnya sempurna segar dan buahnya elok baik. Tapi kalau tanaman tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, buah-buahan tumbuh liar, nak teratur, mungkin kualiti buah tu tidak sempurna. Tak baik. Walaupun jenis buah tu sama, jenis pokok tu sama, tapi hasil berbeza. Sebab apa? Dia tumbuh liar. Sebab itu kita kena bertalaki. Belajar. Ada guru. Supaya ilmu kita tak tumbuh liar. Ilmu kita tumbuh secara tanzim. Ilmu kita tumbuh secara bukan dia orang panggil secara tanzim, tersusun. Ilmu kita ni yang kita belajar bukan setakat darsan, tapi gharsan, tanam, semai, jaga. Begitu. Bahkan ilmu yang belajar setelah kini, di sana adanya barakah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurnia. Barakah guru kita. Sampailah kepada junjungan Musa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala Adam. Kita berhenti dekat dan Sayyidul Awwalin wa Akhirin bersabda,
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ighfir lana warhamna warḍa 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata wa najjina minan nar wa aslih lana sha'nana kullahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asranil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.